Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek tentang berpegang atau beriman kepada zahir ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah. Ayuh kita tonton, kemudian saya berikan ulasan dan react. Kata Allah macam makhluk, kafir dia. Wahabi tak pernah cakap, orang yang dituduh Wahabi tak pernah cakap Allah macam makhluk. Ustaz ni dia pegawai juga lah, dia buat mufti, dia bagi ceramah, saya dengar. Dia kata, tuan-tuan, siapa yang pegang kepada zahir ayat-ayat sifat ni boleh membawa kepada kufur. Saya bangun, saya tanya, saya kata, Ustaz, sila nyatakan pendirian. Ada ulama'-ulama' kita yang pegang zahir. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Burhanul Muayyad, beliau menegaskan, sunu aqaidakum min at-tamassuki bizahir ma tashabaha min al-Quran was sunnah fa inna dhalika min usul kufur. Intaha. Peliharalah akidah kamu daripada berpegang kepada zahir ayat Al-Quran dan hadis yang mutasyabihat, kerana perkara tersebut merupakan salah satu usul atau pokok kekufuran. Juga Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani dalam kitabnya Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin, apa dia kata? Maka adalah pada zaman sekarang ini beberapa daripada manusia yang mendakwa dirinya alim, yang mengajar ia akan manusia yang awam dengan pengajaran yang menyesatkan hamba Allah, dan setengah daripada mereka itu yang berpegang dengan ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihah atau sunnah, iaitu hadis yang mutasyabihah, padahal tiada dilintangkan dengan qawati'ul aqliyah dalil. Baiklah, kita telah pun sama-sama menontonnya. Dalam video tersebut, Ustaz menukil daripada dua buah kitab, ya. Kitab yang pertama daripada Syekh Ahmad Ar-Rifai yang bermaksud antara lain memberi peringatan daripada berpegang kepada zahir ayat Al-Quran dan hadis yang mutasyabihat, kerana ia salah satu usul atau pokok kekufuran, ya. Jadi apabila disebut sebagai zahir ayat Quran dan hadis yang mutasyabihat, yang dimasukkan ialah ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Kemudian dinukil pula daripada kitab yang kedua daripada Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani yang lebih kurang, ya, berpegang dengan ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat atau sunnah atau hadis yang mutasyabihat, padahal tiada dilintangkan dengan qawaidul aqliyah atau dalil akal. Kemudian video tu terpotong, bukan saya yang potong, tetapi memang video itu sampai begitu saja. Ringkasnya, yang dimasukkan dengan nukilan daripada kitab yang kedua itu ialah kita tidak boleh berpegang kepada zahir ayat-ayat Al-Quran atau sunnah yang mutasyabihat tanpa dilintangkan, tanpa digunakan kaedah-kaedah akliyah atau dalil-dalil akal, ya. Baik, bagi mengulas video itu, saya akan menjawab dua kitab yang dijadikan rujukan oleh Ustaz dalam video itu, ya. Pertama sekali, siapakah pengarang kitab tu? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sedang berbicara topik akidah, secara khususnya topik sifat-sifat Allah. Dan tentang sifat-sifat Allah ini ada beberapa aliran, ya. Jadi tokoh yang dinukil itu, yang ini Syekh Ahmad Ar-Rifai dan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, mereka ini beraliran. Apa? Para penonton kenal ke dua tokoh ni? Saya tak berapa kenal dan tidak juga kenal kitab mereka. Tak apalah. Tapi yang penting, apakah akidah mereka? Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah, dalam video-video saya sebelum ini, apabila saya menukil atau menyebut nama seseorang tokoh, ataupun saya membicarakan tentang sesuatu kitab, saya akan memberi penjelasan ringkas tentang tokoh tersebut, tentang kitab tersebut, tarikh kewafatan mereka dan aliran mereka. Jika ia dalam topik akidah, maka saya terangkan tokoh ini dalam aliran akidah apa. Jika ia dalam topik fiqh, saya akan terangkan tokoh ini dalam mazhab Syafi'i ke, mazhab Hambali ke, kan. Tidak boleh sekadar menyebut nama, tidak boleh sekadar menyebut
judul kitab, tidak boleh sekadar membaca kandungan kitab tanpa menerangkan terlebih dahulu apakah akidah pengarang kitab itu. Okey, dan ini poin yang kita nak bawa ialah tuan-tuan dan puan-puan, jangan tertipu sekadar seseorang itu baca dalam kitab, baca daripada kitab ataupun asalkan ada dalam kitab AADK, asalkan ada dalam kitab, ia bukanlah dalil, ia bukanlah hujah dalam agama. Ini kita kena faham dengan baik. Sebab kadang sebahagian orang, dia lihat asalkan seseorang ustazah itu menukil daripada kitab, terus dia anggap itu adalah dalil, itu adalah hujah. Padahal, siapa pengarang kitab itu? Apa akidahnya? Dan sejauh manakah kitab itu menjadi rujukan muktabar? Macam kitab-kitab yang ustaz tadi nukil dalam video tadi kan? Kitab-kitab tu kenal ke? Pengarangnya kita tak kenal, kitabnya kita tak kenal kan? Okey, baik tak apa ya. Jadi sebagai ulasan, sebagai react, sebagai jawapan, saya akan membaca daripada sebuah kitab yang semua orang kenal. Daripada pelbagai aliran akan menggunakan kitab ini. Cuma mereka baca lengkap atau tidak, yang itu lain cerita ya. Dan pengarangnya pula ialah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan generasi Salafus Soleh. Bererti dia hidup dalam 3 kurun yang pertama. Okey. Jadi ingat ya, Ahli Sunnah wal Jamaah ini ialah aliran akidah. Alright. Jadi saya nak nukil daripada seorang tokoh, seorang imam ahli sunnah wal jamaah. Dan bukan semata-mata ahli sunnah wal jamaah, sebab sekarang ni macam-macam orang dengan nama aliran yang lain, tapi kemudian dia claim ahli sunnah wal jamaah juga. Tapi ini ialah ahli sunnah wal jamaah yang memang ahli sunnah wal jamaah. Dia tak ada sambungan selepas itu ya. Siapakah tokoh itu? Tokoh tersebut ialah Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi dalam kitabnya Jami' Al-Kabir ataupun lebih dikenali sebagai Sunan At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi ni wafat tahun 279 Hijrah, seorang ahli hadis, dan kitab hadisnya Sunan At-Tirmizi menjadi rujukan ramai semua aliran. Baik baik al-Asy'ariyah, baik al-Maturidiyah, baik Salafi, baik Ahlul Hadis, dan semuanya merujuk kitab itu. Demikian juga mazhab-mazhab fiqh juga merujuk kitab ini. Alright, dan kitab ini adalah sesuatu yang tersebar luas. Semua orang boleh memperolehinya. Ada juga dalam bentuk aplikasi handphone, ada juga dalam bentuk laptop. Di hadapan saya sekarang ni laptop saya yang saya akan baca sebentar lagi ya. Dan sudah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu saya tak pasti, mungkin ada ya. Jadi ia adalah satu rujukan mudah yang semua orang boleh rujuk, semua orang boleh baca ya. Jadi saya akan baca dan para penonton boleh juga semak dalam rujukan sendiri benar atau tidak apa yang saya baca ni. Sebab saya nak baca sesuatu yang menjadi topik perbincangan, topik tuduh-menuduh yang lazim berlaku di kalangan umat Islam. Dan masing-masing pihak mendakwa dirinya lah, pegangannya lah, keyakinannya lah, iktiqadnya lah yang merupakan iktiqad ahli sunnah wal jamaah. Tetapi yang mana satukah yang sebenarnya benar-benar ahli sunnah wal jamaah? Jadi kita baca daripada tulisan orang yang hidup pada zaman salafus soleh, orang yang hidup pada zaman istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu digunakan secara asal, secara tulen, tanpa dicemari dengan apa-apa yang lain ya. Okey, jadi jemput rujuk Sunan At-Tirmizi. Saya rujuk edisi Maktabah Syamilah, edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir, jilid 3, muka surat 40, hadis nombor 661, hadis nombor 662 dan penjelasan Imam At-Tirmizi selepas mengemukakan hadis nombor 662. Kitab Sunan At-Tirmizi ini, satu keistimewaannya ialah setelah mengemukakan sesuatu hadis, lazimnya ataupun bagi kebanyakan hadis, Imam At-Tirmizi akan berikan penjelasan bagaimanakah kefahaman, bagaimanakah penghayatan dan apakah akidah atau hukum yang diambil oleh para imam, para sahabat, para tabi'in, tabi-tabi'in, generasi salafus soleh terhadap hadis tersebut. Jika hadis itu dalam topik fiqh, hukum fiqh, maka Imam At-Tirmizi akan menjelaskan bagaimana penghayatan ataupun pengamalan
generasi salafus soleh terhadap hadis tersebut. Demikian juga apabila hadis dalam topik akidah, dalam kes ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka Imam At-Tirmizi akan menukilkan juga pegangan, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, i'tiqad generasi salafus soleh terhadap hadis tersebut, ya. Jadi ini yang menariknya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, para imam hadis apabila mereka mengambil hadis, mereka bukan sekadar ambil hadis saja. Mereka bukan sekadar copy and paste, tetapi mereka juga mengambil kefahaman daripada hadis tersebut, ya. Jadi mereka ni bukanlah, sebab sebagian orang kata para imam hadis ni nukil hadis je, riwayat hadis je, mereka tak faham pun, tak tahu hukum, ya. Sebab sampai-sampai mereka pun membuat dakwaan. Imam Al-Bukhari pun bermazhab Syafi'i, dia tak tahu hukum, dia kena ikut hukum dari sudut daripada fiqh Imam Asy-Syafi'i. Dan juga imam-imam hadis yang lain ada mazhab-mazhab fiqh mereka, imam-imam hadis yang lain mengikut mazhab-mazhab fiqh tertentu, ya. Padahal setiap mereka memahami hadis dan mengetahui hukum di sebaliknya. Jadi mereka ini bukanlah sekadar copy and paste, tetapi mereka mengetahui hukum ataupun akidah di sebalik hadis itu, ya. Jadi ini adalah satu tuduhan jahat terhadap para imam hadis, ya. Memang para imam hadis ni mereka juga mengambil manfaat daripada para imam yang lain, khasnya dalam bidang fiqh, itu tidak dinafikan. Sebab sebagai contoh dalam Sunan At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi pun ada, ya, dalam bab Kitabul Hajj, ada satu bab tu beliau kata mereka para ahli fiqh ini lebih arif, lebih tahu tentang hadis tersebut. Itu betul. Maknanya mereka ni mengambil manfaat. Tapi mereka pun tahulah juga, bukanlah mereka ni meriwayatkan hadis copy and paste saja, lepas tu tak tahu apa-apa. Okey, jadi perlu dibezakan perkara ini, ya. Baik, saya bacakan dulu hadis nombor 661 mengikut penomoran Syekh Ahmad Syakir, ya. Skrin di hadapan ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin." Tidaklah seseorang itu bersedekah dengan satu sedekah yang baik, wala yaqbalullahu illa thayyibi, dan tidaklah Allah menerima kecuali yang baik. Jadi bila kita nak bersedekah, sedekahlah daripada harta yang halal, sedekahlah benda yang bagus lagi baik. Jangan bersedekah benda yang kita ambil secara haram, peroleh secara haram, ataupun yang kita sendiri dah tak nak, dah memang tak boleh nak pakai dah. Okey, jangan bersedekah benda sedemikian, ya. Illa akhazahar rahmanu biyaminihi, kecuali Allah mengambilnya. Allah Ar-Rahman mengambilnya dengan tangan kanannya. Wa in kanas tamratan tarabu fi qifir rahman, dan jika ia sekadar sebiji tamar saja, maka Allah akan mengembangkannya di tapak tangannya, hatta takuna a'zama minal jabali, sehingga ia menjadi lebih azim, lebih agung, lebih besar daripada sebuah gunung. Jadi seseorang itu bersedekah dengan sebiji tamar, Allah akan mengembangkan, membesarkan sedekahnya itu sehingga menjadi lebih besar, lebih agung daripada sebuah gunung, ya. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw fasilahu, sebagaimana seseorang kalian membesarkan anak kuda atau anak unta. Jadi seseorang itu memelihara anak kuda sampailah jadi besar, seseorang itu memelihara anak unta sehinggalah menjadi besar dewasa, ya. Jadi fokus kita di sini ialah Allah mengambil sedekah dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkan sedekah itu di tapak tangannya. Okey, jadi macam mana tu? Kan? Maka terhadap hadis ini ada sifat Allah, kan, yang ini tangan kanan. Alright. Baik, setelah mengumumkan hadis 661 dan juga hadis 662, hadis 662 seumpama maksudnya dengan hadis 661. Berkata Imam At-Tirmizi, okey, dalam tangkap layar itu bermula daripada waqad, okey, yang saya birukan itu. Waqad qala ghairu wahidin min ahlil ilmi, dan telah berkata tidak seorang daripada kalangan para ahli ilmu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, para imam hadis kita maklum kebanyakan mereka mengembara ke pelbagai ceruk, ke pelbagai pelosok
pelusuk dunia Islam untuk mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang saya kata tadi, sambil mengambil hadis, sambil meriwayatkan hadis, mereka juga mengambil kefahaman ataupun keyakinan ataupun i'tiqad para tokoh yang mereka ambil hadis itu daripadanya, ya. Jadi apabila Imam At-Tirmizi berkata waqad qala ghairu wahidin min ahli ilmi, yang ini pendapat ataupun apa yang diperkatakan oleh sekian ramai para ahli ilmu, ya, fi hazal hadisi, tentang hadis ini, wa ma yushbihu haza minar riwayati minas sifati, dan apa yang menyerupai hadis ini daripada riwayat-riwayat berkenaan sifat-sifat Allah. Baik, maksudnya baik tentang hadis ini, yang ini Allah menerima sedekah, mengambil sedekah dengan tangan kanannya, mahupun hadis-hadis yang lain, ayat-ayat Al-Quran yang lain tentang sifat-sifat Allah, apa yang menyerupainya, yang ini apa yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Wa nuzulir rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya, dan juga tentang riwayat-riwayat turunnya Tuhan tabaraka wa ta'ala pada setiap malam ke langit dunia. Qalu, mereka berkata, siapakah mereka ini? Mereka ni ialah ghairu wahidin min ahlil ilmi, tidak seorang dari kalangan para ahli ilmu. Ini adalah cara ungkapan dalam bahasa Arab yang maksudnya apa? Ramai orang. Kalau sekadar beberapa orang je dia akan sebut namanya, tetapi ramai orang, bukannya orang awam tetapi ahli ilmu di zaman salafus soleh. Sebab Imam At-Tirmizi ini sendiri hidup pada zaman salafus soleh. Baik, apakah mereka berkata? Qalu qad tasbutur riwayatu fi haza wa yu'manu biha wa la yutawahhamu wa la yuqalu kaifa. Okey, mereka berkata telah sabit riwayat-riwayat ini dan hendaklah beriman kepadanya tanpa mengimajinasikannya dan tanpa bertanya bagaimanakah ataupun kaifiatnya, tanpa bertanya kaifiatnya. Para penonton yang dirahmati Allah, ayat ini ataupun perkataan ini sangat penting, ya. Yang ini perkataan para ahli ilmu, para imam pada zaman salafus soleh, bahawa riwayat-riwayat itu adalah sabit, hendaklah beriman kepadanya, jangan mengimajinasikannya dan jangan bertanya bagaimana. Baik, sabit ini maksudnya sahih dan juga dijadikan dalil bagi menetapkan sifat-sifat Allah. Seandainya ayat-ayat ini adalah mutasyabihat, sebagaimana dua rujukan yang Ustaz tadi nukilkan dalam video pendek tadi tu, dan juga sebagaimana ramai orang yang mendakwa ayat-ayat tentang sifat Allah ini mutasyabihat, para imam salafus soleh tak akan berkata ia adalah sesuatu yang sabit. Apa yang hendak disabitkan kalau ianya adalah samar-samar, ianya adalah mutasyabihat. Jadi hati-hati, ya. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan sifat-sifatnya dalam ayat Quran dan juga hadis-hadis secara jelas. Dan ada pula orang-orang yang berkata ini mutasyabihat. Tak, ini adalah sesuatu yang sabit, ya. Qad tasbutur riwayatu. Mereka berkata apa, telah sabit riwayat-riwayat fi haza, dalam hal ini, dalam bab ini, ya. Jadi riwayat-riwayat ini adalah sabit. Berarti ia bukan sekadar sahih, tetapi ia juga menjadi dalil bagi menetapkan sifat-sifat Allah. Ia bukanlah mutasyabihat. Kalau dah mutasyabihat, ia tidak akan menjadi sesuatu yang sabit. Okey, mereka akan berkata ia adalah sahih tetapi mutasyabihat. Okey, mereka tak kata ya mutasyabihat. Alright. Kemudian hendaklah beriman dengannya. Beriman dengan apa? Dengan yang sabit tadi tu, dengan yang zahir tadi tu, tanpa mengimajinasikannya dan tanpa bertanya bagaimanakah kaifiatnya. Baik, para penonton yang dirahmati Allah, seandainya berpegang kepada zahir sifat-sifat Allah adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tak boleh, mereka sendiri akan berkata tidak boleh berpegang secara zahir. Mereka akan sebut, tapi tak, sebaliknya mereka berkata tanpa mengimajinasikannya, wala yutawahhamu. Berarti mereka memang berpegang pada zahir, namun zahir itu berkemungkinan menyebabkan orang awam yang tak tahu mula mengimajinasikan sifat-sifat Allah tu. Sebab itu mereka tekankan wala yutawahhamu, jangan mengimajinasikannya. Jadi di sini terkandung
petunjuk bahawa mereka benar-benar beriman dan berpegang kepada sifat-sifat Allah secara zahir. Kemudian wala yuqalu kaifa, dan janganlah berkata ataupun janganlah bertanya bagaimana kaifiatnya, bagaimanakah ciri-cirinya. Bererti ia adalah sesuatu yang memang dipegang secara zahir. Jika tidak secara zahir, bererti ianya adalah sesuatu yang dikiasan, kita sebut kiasan, ataupun telah ditakwil sehingga boleh bertanya kaifiat. Tak adalah bererti wala yutawahhamu wala yuqalu kaifa, bererti memang mereka berpegang secara zahir. Jadi ayat ini, jawapan mereka ni, qalu qad tasbutur riwayatu fi haza wa yu'manu biha wala yutawahhamu wala yuqalu kaifa. Ada beberapa petunjuk. Yang pertama, ia bukan mutasyabihat, ia adalah dalil-dalil yang sabit, baik Al-Quran atau hadis. Baik Al-Quran atau hadis, ia sabit dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Kalau mutasyabihat, tak boleh jadi sabit, Baik, ia adalah dalil-dalil yang sabit, ia dipegang secara zahir. Yang jangan, apa yang dilarang terhadap ayat-ayat Quran atau hadis-hadis yang mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah, yang dilarang ialah mengimajinasikannya atau bertanya atau membicarakan kaifiatnya. Sebab ini kita tak tahu dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga terdapat petunjuk betapa salahnya mereka yang berkata generasi salafus soleh mentafwidkan, menyerahkan seluruhnya tentang sifat-sifat Allah ini kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita mendengar kenyataan sedemikian, hendaklah kita membantahnya, kerana mereka ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ahli ilmu, para imam pada zaman salafus soleh adalah bodoh-bodoh belaka. Sekian banyak ayat Quran, sekian banyak hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah, semuanya dono, semuanya up to Allah, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedemikian. Mereka berkata riwayat-riwayat itu adalah sabit, beriman kepadanya, dan mereka faham tentang apa yang Allah khabarkan tentang sifatnya. Mereka faham berdasarkan zahir bahasa. Yang mereka tidak lakukan ialah mengimajinasikannya atau berbicara tentang kaifiatnya. Kaifiat itulah yang mereka serahkan, kaifiat itulah yang mereka tafwidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan musuh-musuh akidah salafus soleh. Kita tak boleh nak kata ini khilaf lagi dah. Mereka ini, sebahagian mereka memang memusuhi akidah salafus soleh dengan berkata salafus soleh ini mentafwidkan seluruh sifat-sifat Allah ini. Seolah-olah salafus soleh ini tidak mentadabur Al-Quran, tidak mentadabur hadis, tidak mengenal Allah, sebab Allah mengkhabarkan sifat-sifatnya supaya kita kenal Allah. Okay. Tapi salafus soleh ni mentafwidkan, menyerahkan, tafwid ni serahkanlah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Apabila sampai ayat-ayat Quran tentang sifat-sifat Allah, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, dono kan, padahal mereka sabit menetapkan sifat-sifat Allah berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, beriman dengannya. Bagaimana mungkin seseorang tu beriman dengan sesuatu yang dia tak tahu apa-apa tentangnya, kan? Sebab mereka kata tafwid ni diserahkan seluruhnya kepada Allah. Don't know. I am stupid, I don't know. So, beriman kepada apa? Kamu beriman kepada apa? Kan? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya tegaskan, bila kita dengar orang yang kata salafus soleh ni mentafwidkan seluruh sifat-sifat Allah ni, kita kena membantahnya, kerana ia mengisyaratkan, membodohkan. Mereka ni membodohkan kepada generasi salafus soleh, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah ini berdasarkan ayat 44 dan 64 surah An-Nahl, surah yang ke-16, antara peranan baginda ialah menjelaskan Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat sekian banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Jadi seandainya sifat itu hendaklah ditakwilkan, seandainya sifat-sifat itu adalah kiasan, seandainya sifat-sifat itu bukan atas hakikatnya, bukan atas zahirnya, menjadi kewajipan Rasulullah menjelaskannya. Tapi apabila Rasulullah pun diam, bahkan dalam hadis-hadis baginda pun menerangkan juga tentang sifat-sifat Allah. Macam hadis yang kita baca tadi tu, Allah mengambil sedekah dengan tangan kanannya dan mengembangkannya di tapak tangannya itu. Baginda sendiri menerangkan sifat Allah
Sebagaimana itu dan para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ahli ilmu, generasi salafus soleh mengatakan ia adalah satu yang sabit, beriman kepadanya. Yang tak boleh ialah jangan mengimajinasikannya dan jangan berkata ataupun bertanya bagaimana, ya. So, tafwid ialah menyerahkan kaifiat. Ingat tak? Wala yuqalu kaifah. Janganlah bertanya, jangan berkata kaifiat. Kaifiat itu yang diserahkan kepada Allah. Seandainya seluruh sifat-sifat Allah itu diserahkan kepada Allah, tak adalah apa-apa yang hendak disabitkan, tak adalah apa-apa yang hendak diimankan, tak adalah apa-apa yang hendak diimajinasikan, tak adalah apa-apa yang hendak dibicarakan kaifiatnya. Okey? Jadi, poin penting di sini, ya. Baik, ayo kita sambung. Saya ni sedang mensyarahkan kata-kata Imam At-Tirmizi ini. Musuh-musuh saya mesti terkejut. Macam mana pilot mensyarahkan kata-kata Imam At-Tirmizi ni, ya? Baik, tak apa, kita teruskan. Saya bukanlah mensyarah, kita mengulaskan, ya. Sebab kata-kata ini, dalam Sunan At-Tirmizi ada beberapa kali, setelah mengemukakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, Imam At-Tirmizi menukil pandangan serta i'tiqad para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafus Soleh tentang hadis tersebut. Sayang sekali ramai yang baca Sunan At-Tirmizi tapi bab ini dia tak baca ataupun lompat saja, ya. Padahal inilah yang nanti kita akan sebut, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tulen lagi asli. Ayo kita sambung. Hakaza ruwiya an Malik. Inilah yang diriwayatkan daripada Malik. Malik di sini ialah Malik bin Anas. Tadi saya kata kebanyakan para imam hadis mereka mengembara ke pelbagai ceruk dan pelusuk dunia Islam untuk mencari hadis, kan. Saya kata kebanyakan, bukan semua, kerana ada beberapa antaranya Imam Malik yang tidak mengembara. Beliau tetap berada di Madinah untuk mengambil meriwayatkan hadis sebab banyak sahabat, tabi'in, tabi'in yang ada di Madinah juga. Okey. Jadi Malik di sini, Imam Malik pengasas mazhab Maliki. Wa Sufyan bin Uyainah wa Abdullah bin Al-Mubarak, semua ni kita pernah dengar nama mereka, annahum qalu, bahwasanya mereka berkata, fi hazihil ahadis, tentang hadis-hadis ini, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah ni, ya. Amirruha bila kaifa, ambillah ia tanpa membicarakan kaifiatnya, ataupun lalui ia tanpa membicarakan kaifiatnya. Baik, apakah maksudnya di sini? Sebab ucapan ini amirruha bila kaifa ni sesuatu yang agak lazim disebut oleh tokoh-tokoh Salafus Soleh. Right. Maksudnya di sini ialah ambillah ia sebagaimana zahir. Maknanya kita baca ayat Quran, kita baca hadis, kita ambillah ia sebagaimana yang ada di situ tanpa mentakwilkannya, tanpa mentafsirkannya, tanpa membicarakan lanjut, ya. Sebab sebagai orang akan ada, pada zaman itu lagi akan ada yang bertanya, macam mana ni? Apakah itu? Macam mana ni, kan? Jadi jangan layan. Okey, ia sebagaimana yang ada. Pun begitu, ada juga musuh-musuh kepada akidah Salafus Soleh yang berkata ini adalah dalil ataupun hujah Salafus Soleh mentafwidkan seluruh sifat Allah. Kita kata tak. Kalau mentafwidkan seluruh sifat Allah, tak perlulah kata bila kaifin, kan? Amirruha bila kaifin. Ambillah ia tanpa kaifiat. Bererti kaifiat itu yang diserahkan kepada Allah, bukannya keseluruhan sifat-sifat Allah. Keseluruhan makna sifat-sifat Allah itu yang diserahkan kepada Allah. Kalau keseluruhan itu telah diserahkan kepada Allah, tak perlu nak tegaskan bila kaifin. Bila ditegaskan bila kaifin, maknanya kita beriman, kita menerima, kita mensabitkan, menetapkan sifat-sifat Allah tersebut berdasarkan zahirnya. Kita faham pun berdasarkan zahirnya. Yang diserahkan itu ialah apa? Yang ditafwidkan itu ialah apa? Bila kaifin. Kaifiatnya itu yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati, ya. Merujuk kepada ucapan para imam generasi Salafus Soleh ni, amirruha bila kaifin. Tadi saya rasa saya tersalah sebut. Saya sebut amirruha bila kaifa. Okay, salah baris, ya. Ya, betul. Amirruha bila kaifin. Ada sebahagian orang masa kini yang mendakwa bahawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijrah, beliaulah yang mempelopori bahawa kononnya generasi Salafus Soleh ini memahami makna sifat-sifat Allah, sementara yang ditafwidkan, yang diserahkan,
ialah kaifiatnya, ya. Mereka mendakwa salafus soleh asalnya mentafwidkan seluruh sifat Allah. Maknanya, kaifiatnya dari seluruh aspek mereka tafwidkan, mereka serahkan kepada Allah. Di sini jelas dakwaan mereka itu adalah tidak betul. Sama-sama kita baca daripada kenyataan Imam At-Tirmizi ini yang hidup pada zaman salafus soleh, bahawa para imam salafus soleh mereka beriman dan memahami makna sifat-sifat Allah. Yang mereka tafwidkan ialah kaifiatnya. Jadi ia bukanlah sesuatu yang dipelopori, sesuatu yang dimulakan oleh Imam Ibn Taymiyah, tetapi sudah sedia ada pada zaman salafus soleh. Apa yang dilakukan oleh Imam Ibn Taymiyah ialah menegaskan semula ataupun menyampaikan semula dalam bahasa yang mudah difahami. Baik. Ayo kita sambung, ya. Wa hakaza qaulu ahli ilmi min ahli sunnati wal jamaati. Baik. Ini satu lagi kenyataan yang penting. Bahkan sebenarnya semua kata-kata Imam At-Tirmizi ini sangat penting. Ya, mula-mula tadi apa? Qad tasbutur riwayatu fi haza wa yu'manu biha wa la yutawahhamu wa la yuqalu kaifa. Yang itu penting. Saya telah jelaskan tadi. Kemudian ucapan yang penting amirruha bila kaifin. Yang itu penting. Dan yang sekarang ini pun sangat penting, ya. Wa hakaza, dan inilah qaulu, ucapan. Inilah ucapan, inilah pegangan, inilah i'tiqad. Siapa, ya? Ahlul ilmi, para ahli ilmu, para imam. Min, dari kalangan ahli sunnati wal jamaati, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan ini adalah ahli sunnah wal jamaah yang original, yang asal, yang tulen, yang ada pada zaman salafus soleh, pada zaman yang istilah ini digunakan. Istilah ini digunakan bagi membezakan antara firqah yang berpegang, aliran yang berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dan mereka berjamaah bersama, bagi membezakan dengan aliran-aliran lain seperti Jahmiyah, Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah dan pelbagai lagi, ya. Jadi ini ahli sunnah wal jamaah yang original. Kenapa saya tekankan beberapa kali? Sebab sekarang ini ada orang, mereka pegang pada aliran lain. Kemudian mereka berkata aliran inilah ahli sunnah wal jamaah. Hang on. You nak pilih nama yang mana satu? Kalau ahli sunnah wal jamaah, you follow ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang asalnya. Kalau kamu dah buat asas-asas akidah yang lain, dan ada pun nama yang lain, maka pakailah nama tu. Why now you are using a different name? At the same time, you are claiming you are ahli sunnah wal jamaah. If you are ahli sunnah wal jamaah, you follow the principles that has been set by the previous predecessors oleh generasi salafus soleh, kan? Dan istilah ahli sunnah wal jamaah ni sekarang ni, any Tom, Dick and Harry is using it. Entah siapa-siapa, Ahmad, Arumugam, Acong menggunakannya tanpa mereka mengetahui apakah dasar-dasar, apakah asas-asas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka yang saya bawakan di sini, yang saya bacakan di sini, bahkan saya paparkan di skrin, para penonton pun sama-sama dapat baca, inilah Ahlussunnah wal Jamaah yang asal, yang tulen, yang original. Baik, kita sambung. Wa ammal jahmiyatu, dan ada pun aliran Jahmiyah. Aliran Jahmiyah ni salah satu aliran yang ada pada zaman salaf. Sebab tu kita tak sekadar sebut salaf. Kita tak sekadar sebut salaf, kita sebut salafus soleh. Sebab zaman salaf itu ada juga aliran-aliran yang menyimpang, individu yang mendakwa dirinya Nabi, padahal Nabi palsu, semua tu kan. Jadi Jahmiyah ni aliran yang diasaskan oleh seorang bernama Jaham bin Safwan. Dia seorang yang kemudiannya telah pun dihukum bunuh. Tak silap saya tahun 124 Hijrah. Jadi aliran Jahmiyah ni apa ciri-cirinya? Fa'ankarat hazihir riwayati. Mereka ni mengingkari riwayat-riwayat ini. Riwayat-riwayat tentang sifat-sifat Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, haza tashbihun. Ini adalah tashbih. Tuan-tuan bapa jangan terkejut. Sekarang ini kita biasa dengar orang-orang yang memusuhi akidah salafus soleh menuduh kalau kita berpegang kepada zahir sifat Allah, kalau kita kata Allah menyifatkan dirinya ada tangan, kita sebut tangan, ada wajah, kita sebut wajah dan sebagainya kan. Mereka kata itu adalah tashbih, itu adalah mutasyabihat, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tashbih ini ialah menyerupakan Allah dengan makhluk. Okey. Asal datangnya tuduhan ini, asal datangnya gelaran ini adalah daripada aliran Jahmiyah. Di mana aliran Jahmiyah ini pada zaman salafus soleh menuduh
para ahli ilmu dari kalangan ahli sunnah wal jamaah sebagai melakukan tashbih, sebagai mutasyabihat, dan tuduhan ini berterusan sampailah sekarang. Okey, kita yang berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan sifat-sifat Allah ni, kita dituduh melakukan tashbih, kita dituduh sebagai mutasyabihat, ya, padahal itu adalah tuduhan yang asalnya bermula daripada Jahmiyah. Mereka juga tuduh kita tajsim, menjisimkan Allah, ataupun mujasimah, orang-orang yang menjisimkan Allah. Sebab mereka kata, kalau kamu beriman tangan Allah itu adalah secara zahirnya, jadi mereka ni faham tangan tu sebagai tangan makhluk kan. Jadi mereka faham tangan ni yang saya pegang ni, berjisim. Jadi bila kita berakidah sebagaimana akidahnya ahli sunnah wal jamaah zaman salafus soleh, bahawa tangan itu adalah secara zahirnya, mereka sendiri yang faham itu bererti menjisimkan Allah, itu adalah tajsim. Lalu mereka menuduh kita sebagai mujasimah, padahal mereka yang asalnya menjisimkan Allah, kita tidak. Sebab macam kita kata, itu adalah satu yang khas bagi Allah, itu adalah sifat-sifat Allah yang hanya layak bagi Allah. Kita tak pernah kata ia sama seperti makhluk, kita tak pernah kata ia bermaksud memiliki jisim. Mereka yang memahaminya sebagai berjisim, mereka yang memahaminya sebagai menyerupai makhluk, lalu mereka menuduh kita, padahal mereka, the core the problem, asalnya mereka yang berpandangan sedemikiannya. Jadi asal tuduhan tashbih ni datang dari siapa? Daripada aliran Jahmiyah. Okey, kita sambung. Waqad zakarallahu azza wa jalla fi ghairi maudi'in min kitabih. Dan Allah azza wa jalla telah menyebut di beberapa tempat yang berbeza dalam kitabnya, yang ini Al-Quran. Okay, sifat yad, al-yada, was-sam'a, wal-basara. Sifat yad, tangan. Sifat pendengaran, sifat penglihatan. Fata'awwalatil jahmiyatu hazihil ayati. Maka Jahmiyah mentakwilkan ayat-ayat tersebut. Hadis-hadis mereka ingkar, ayat-ayat Quran mereka mentakwilkannya. Fafassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi. Lalu mereka mentafsirkannya, okey, dengan tafsiran yang tidak dilakukan oleh para ahli ilmu. Fafassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi. Maka mereka mentafsirkannya atas satu tafsiran yang tidak ditafsirkan oleh para ahli ilmu. Sebab para ahli ilmu generasi salafus soleh memang tidak mentafsirkan sifat-sifat Allah, sebab nak tafsir macam mana kan. Jadi mereka faham sebagaimana yang zahir maksudnya tu, tapi nak explain further, to elaborate further, mereka tidak melakukannya. Sebab mereka apa? Amirruha bila kaifin. Mereka tidak mentafsirkannya secara lebih lanjut. Tetapi Jahmiyah ini mentakwilkannya dan mentafsirkannya dengan lebih lanjut. Waqalu, dan mereka ni Jahmiyah berkata lagi, innallaha lam yakhluq adama biyadihi wa qalu inna ma'ana liyadi hahuna al-quwwatu. Okey, mereka Jahmiyah berkata, sesungguhnya Allah tidaklah mencipta Adam dengan tangannya, dan mereka berkata sesungguhnya makna tangan hahuna di sana, yakni ayat Quran yang menyebut Allah mencipta Allah dengan tangannya. Allah mencipta Adam dengan tangannya, ia bermaksud kekuatan. Sounds familiar nak? Sekarang ni ada yang mentakwilkan bahawa sifat tangan itu bukanlah tangan secara zahir, tetapi ia adalah kekuatan. Asalnya datang dari mana? Daripada Jahmiyah. Bukan saya kata, tetapi Al-Imam At-Tirmizi yang berkata. Okey. Waqala Ishaq bin Ibrahim. Siapa pula ni Ishaq bin Ibrahim ni? Ishaq bin Ibrahim ni, nama asal dia lebih dikenali dengan nama gelaran Ishaq bin Rahuyah, atau cara sebutan lain Ishaq bin Rahawih, yang wafat tahun 238 Hijrah. Beliau merupakan guru kepada sekian ramai imam-imam hadis, ya, termasuklah juga Imam Al-Bukhari dan sebagainya. Jadi apa kata beliau di sini? Yang ini sangat penting supaya kita dapat bezakan siapakah yang sebenarnya melakukan tashbih, siapakah sebenarnya yang musyabihas. Beliau berkata, innama yakunu tashbihu iza qala. Sesungguhnya yang dikatakan tashbih itu hanyalah
apabila seseorang itu berkata, yadun ka yadin atau mislu yadin. Tangan itu sebagaimana tangan makhluk atau semisal tangan makhluk. Atau sam'un ka sam'in atau mislu sam'in. Atau pendengaran Allah itu sebagaimana pendengaran makhluk atau semisal pendengaran makhluk. Fa'iza qala sam'un ka sam'in atau mislu sam'in fahadha tashbihu. Maka apabila seseorang itu berkata pendengaran Allah sebagaimana pendengaran makhluk atau semisal pendengaran makhluk, maka itu barulah tashbih. Wa amma iza qala kama qala Allah Ta'ala yadun wa sam'un wa basarun. Adapun apabila seseorang itu berkata sebagaimana yang dikatakan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yad, yakni tangan, sam'un, pendengaran, basarun, penglihatan, wala yaqulu kaifa, dan tidak pula dia berkata atau membicarakan tentang kaifiatnya, wala yaqulu mislu sam'in, dan dia tidak pula berkata ia semisal pendengaran makhluk, wala ka sam'in, ia sebagaimana pendengaran makhluk, fahaza la yakunu tashbihan, maka ini bukanlah tashbih, ini bukanlah penyerupaan dengan makhluk. Wahuwa kama qala Allah Ta'ala, dan ini sebenarnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kitabihi, dalam kitabnya, yang ini dalam Al-Quran, surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat ke-11, laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir, tidak ada apa jua yang semisal dengannya, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Okey, jelas kata-kata Ishaq bin Ibrahim ini ataupun Ishaq bin Rahuyah menunjukkan pada zaman itu lagi, zaman salafus soleh, sudah ada tuduhan tashbih. Siapa yang menuduhnya? Jahmiyah. Dan tuduhan ini berterusan sehingga masa kini. Saya tak naklah tuduh. Saya tak naklah kata mereka pada zaman sekarang ini yang membuat tuduhan bahawa kami ini para pencinta sunnah, para salafiyah berakidah. Saya tak nak tuduh. Saya tak naklah kata mereka yang menuduh itu adalah Jahmiyah. Cuma mereka ini dalam keadaan jahil. Mereka hanya mengikut sebahagian agamawan yang memang memusuhi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan salafus soleh, ya. Jadi mereka pun mengikut saja tuduh tashbih-tashbih. Mereka melakukannya dalam suasana kejahilan. Padahal apa yang mereka tuduh itu sebenarnya mereka mengikuti jejak langkah golongan ataupun aliran Jahmiyah. Jadi Ishaq bin Rahuyah di sini telah menjelaskan tashbih itu hanyalah apabila seseorang itu berkata tangan Allah seperti atau semisal tangan makhluk. Jika seseorang itu berkata sebagaimana yang Allah sendiri katakan, tangan, pendengaran, penglihatan dan lain-lain sifat lain, wala yaqulu kaifa, tidak pula dikatakan, tidak pula dibicarakan kaifiatnya, wala yaqulu mislu sam'in, tidak pula dikatakan sifat-sifat itu semisal makhluk, wala ka sam'in, tidak pula sebagaimana makhluk, fahaza la yakunu tashbihan, dan ini bukanlah tashbih. Ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ke-11 surah 42. Demikianlah kata-kata Imam At-Tirmizi yang sangat penting, yang seluruhnya penting, yang saya jelaskan, huraikan, ya, supaya kita dapat faham topik ini dengan baik. Sekarang ini semua orang mendakwa diri mereka ahli sunnah wal jamaah. Tetapi dalam topik asma' wa sifat, dalam topik sifat-sifat Allah, mereka memiliki i'tiqad, mereka memiliki pandangan yang berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan menuduh pula orang yang berpegang dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dalam aspek asma, dalam aspek sifat-sifat Allah ini sebagai boleh membawa kepada kekufuran. Sama-sama kita dengar tadi kan, boleh membawa kepada kekufuran, padahal tidak sedemikian, ya. Inilah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah akidah para sahabat, inilah akidah para tabi'in, para tabi'in dan para ahli ilmu, para imam pada zaman salafus soleh. Tuan-tuan dan puan,
Suatu penting ya. Bila saya sebut ahli sunnah wal jamaah, saya akan sebut berdasarkan manhaj salafus soleh. Berdasarkan salafus soleh. Maksudnya, saya merujuk kepada ahli sunnah wal jamaah pada 300 tahun yang pertama. Pada 3 kurun yang terbaik itu yang Rasulullah sendiri SAW telah sebut dan janjikan ya. Saya tidak merujuk kepada sekarang ini yang aliran itu ada nama masing-masing. Tapi kemudian mendakwa diri mereka ahli sunnah wal jamaah. Macam saya kata tadi kan, macam you nak pakai nama mana sebenarnya ni? Kalau nak pakai ahli sunnah wal jamaah, you follow, kamu ikutlah asas-asas, dasar-dasar, pokok-pokok, usul-usul akidah ahli sunnah wal jamaah yang asal. Kalau kamu dah tukar asas-asas itu, kamu dah tukar nama, then why you still claim yourself ahli sunnah wal jamaah? Okey, baik. Jadi sudah berpanjang penjelasan saya ini. Maka ringkasnya sebagai penutupnya dan kesimpulan, berpegang kepada zahir sifat-sifat Allah tidaklah bererti memakhlukkan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk ataupun menjisimkan Allah ya. Dan kita kena hati-hati ataupun saya hairan dengan sebahagian orang ni, Allah menyebut sifatnya yad, ada tangan. Kita pun beriman pada zahir sifat sebut tangan. Kita tak kata Allah ada anggota. Kita tak kata Allah ada tubuh badan. Tapi mereka yang tokok tambah. Tengok tu, mereka ni beriman Allah ni beranggota dan bertubuh badan. Hang on. Siapa cakap? Kami tak cakap pun. Kamu yang cakap. Kamu yang membayangkan sifat-sifat Allah tu dengan sifat makhluk. Kamu yang sebenarnya tashbih. Lalu atas sifat tashbih yang ada dalam diri kamu, kamu mentakwilkan atau mengatakan ia adalah kiasan. Tak, kami tidak kata demikian. Bila kita tidak berkata demikian, tidak beranggapan demikian, maka tak perlu kita boleh berpegang kepada zahir sahaja. Kemudian, mereka ni membaca sifat-sifat Allah, lalu mereka sendiri yang beranggapan Allah tu berjisim. Lalu menuduh orang yang berpegang pada zahir sifat Allah sebagai mujassimah. Tak. Kami tidak beranggapan Allah berjisim kan. Bila kaifin. Tanpa kita membicarakan kaifiatnya itu ya. Dan yang terakhirnya, berpegang pada zahir sifat-sifat Allah, beriman kepadanya, bukanlah sesuatu yang membawa kepada kekufuran. Baiklah, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.